Dia akan tapis. Maklumat banyak-banyak dia akan tapis. Dia akan, oh ni for you. Dan tiba-tiba lah ada macam situations ataupun specific person akan tolong you ataupun suatu benda jadi. So it's really helpful lah kalau you boleh selalu imagine. Termasuk juga orang imagine benda negatif. Negatif jugalah. Akan selalu dia dapat where your focus goes, energy. Exercise ni semata-mata just awareness, consciousness, aku kat mana kan, ataupun mungkin you sebenarnya berada situation berbeza. Contohnya lah, aku sekarang dah okey tapi aku rasa aku kena betulkan balik kan, apa benda yang aku nak buat. So you just tulis. Mungkin some of you rasa macam tak biasa buat atau some of you dah biasa buat. Is merely exercise untuk ada awareness dalam kita punya brain yang kita nak pergi that direction, aku kat sini. Really important untuk ada awareness first. Sebab bila daripada awareness tu ada, dia akan create number tu, nama dia decisions. Okay, aku nak buat macam ni. Dan barulah dia akan ada changes lah, iaitu actions. Kan, jadi sekarang ni kita nak buat action. So really important untuk tahu where you are, where you want to go. Faham tak? Ada kesedaran, aku nak pergi situ sebenarnya. So clear cut kat situ. Okay, I just nak you at least ada awareness morning. Sebab morning punya exercise ni sangat penting. Macam dia panggil core influence. Core influence tu maksudnya lah, you selalu macam bayangkan bila you dah sukses, apa yang you feel, apa yang you buat masa tu dan apa you berada dekat mana. So I buat ni every morning, so macam you just macam imagine, feel lah kan. So really important untuk, sebab lagi banyak you play that movie dalam you punya fikiran, tendency untuk kita punya neofrontal cortex kita ni, kita punya brain ni untuk cari maklumat yang membantu kita. That's how the brain works lah. So you just macam kena selalu imagine you punya destinations lah. So itu akan secara tak langsung neofrontal cortex you dekat bahagian ni, dia akan mula start iaitu cari jalan ataupun tapis maklumat untuk bantu you dalam you punya daily life path you lah. Dia akan bagi, dia akan mapping dan dia akan sorting. Tugas dia sorting. Dia akan sort maklumat. Macam contohnya you minat satu kereta. Let's say you minat, tak tahulah, mungkin you minat Honda, mungkin you minat BM, mungkin you minat apalah. You ada tendensi untuk nampak kereta tu banyak tiba-tiba kat jalan. Dia punya, how brain works. So where you focus goes, energy flows. So jadi kalau kita selalu fokus kepada mana kita nak jadi, dia akan automatic, kita punya brain akan dapatkan maklumat tu. Dia akan tapis, maklumat banyak-banyak dia akan tapis. Dia akan, oh ni for you. Dan tiba-tiba lah ada macam situations ataupun specific person akan tolong you ataupun suatu benda jadi. So it's really helpful lah kalau you boleh selalu imagine. Termasuk juga orang imagine benda negatif. Negatif jugalah. Akan selalu dia dapat where your focus goes, energy flows. So really important benda ni untuk you tulis dan juga you nak pergi kat mana. It's a simple exercise tapi you kena buat over and over again. Okay. So sekarang where you are, where you want to go I tak buat proses ni seorang-seorang pasal I ada certain masa nak cut. I nak pergi lebih pada tolong you satu-satu dan kita mungkin revise balik benda ni. Okay. Sekarang ni, dalam you nak pergi tu, apa you punya halangan? You nak pergi tu. Contoh you cakap, okay sekarang ni tahu, lepas tu you nak tahu lebih. So apa you punya halangan you? Contohnya ialah, ataupun mungkin you dalam keadaan belum ready, apa halangan you? Mungkin satu ialah knowledge. Salah satu knowledge kan? So you kena clear dekat situ. Okay. So apa halangan you? Tulis dekat, apa problem you dekat situ? 1, 2, 3, 4. Apa problem yang menyebabkan you tak pergi lagi ke situ? Why? Masa, mungkin tak ada masa. Okay, nombor 3 apa? Oh, mungkin rasa aku ni dah berusia, takut lambat sikit kot. Tapi tak juga, ada juga yang datang orang muda. Saya ni muda, mungkin saya slow sikit, tak macam tu. Ada juga datang macam tu. It's all yang kita create dalam kita punya mindset lah. So, apa you punya problem statement you? Apa you punya problem dia? So, apa problem yang sebenarnya menghalang you tak boleh pergi lagi kepada destination you? Apa yang problem dia? So you tulis you punya problem you dekat situ, apa problem ni? Apa benda? Merely you reka pun tak ada masalah, ataupun you memang letakkan satu persatu apa benda you nak buat pun tak ada. Apakah problem you? You just tulis sikit, apa problem? Kan you tulis tadi nombor 1, ni kan, nombor 1 okay, ilmu. Nombor 2? Fear. Yes? Fear, yes. Exactly, fear. Very good. Fear, problem. So I fear, maksudnya fear, very good. So fear, you just, dia nombor 1 ialah rules untuk realization ialah sebenarnya ialah you macam realistic dan juga you totally brutally honest dengan diri you yang ini problem aku sebenarnya. Aku sebenarnya fear. It's okay sebab bila you start express benda tu kan, you become truthful dengan you punya diri, which is dia akan
create clearer decisions. Compared pada sebenarnya aku tak fear, sebenarnya aku fear. So you play around dengan betul. Really important untuk brutally be true dengan you punya diri you. Okay, fear, very good. Fear of what? Losing, of course. Fear of losing. Number one fear dalam hidup ialah fear of losing. Number two ialah fear of not good enough. Number three ialah fear never get it. Ini top psychology punya ni lah. Fear of losing. Okay, lagi apa lagi? Contoh lagi. Macam David dah bagi contoh. You? Guardians. So problem dia you tak ada specific mentor guidance. Okay, very good. Okay, so you dah clear kat situ kan? Okay, sekarang ni daripada proses tu, apa I nak you buat lah, iaitu apakah you punya step you? Apa benda yang you perlu you buat untuk you pergi ke situ? Dia ada step tau. Step ni mungkin you dah ada step ataupun tak ada step, ataupun mungkin you kabur atau baru you nak ada step. Really important untuk you understand proses ni. Pasalnya hari ni daripada forex beginner yang saya ajar sebelum ni, hari ni saya akan tambah sedikit syllabus. Saya panggil konsep dia lah PVM hari ni. Kan? Sebab saya dah banyak kali buat kelas, saya boleh spot mana yang saya patut tekankan, mana yang patut saya kurangkan, mana patut saya tambah. Kan? So jadi proses ni lah untuk identify, untuk create plan. Plan pula dia ada step dia. Kan? Contoh. Apa tu you nama apa tadi? One kata ialah tak ada ilmu, problem dia. So, first step ialah belajar. Second step ialah buka akaun live trade. Betul tak? Trading. Nombor 3 ialah feedback. Nombor 4 ialah apa? Iaitu kalau aku dah mula dapat, so apa buat? Aku kena create saving. Aku kena start. Contoh, you can just create step. Macam fear of losing. Biasanya dia melibatkan perempuan bagus dia ialah dalam trading, dari segi statistik, walaupun ramai lelaki trading, perempuan tendensi jadi good trader compare lelaki. Lelaki berani gamble tau. Perempuan dia akan really careful. Kan? Ada orang tulis dekat YouTube, dia cakap perempuan tak ada trade, emosi dia teruk. No. Dia teruk kalau dia dalam relationship je. Dia kalau dalam teruk tu maksudnya lah emotion attachment tu. Tapi dalam dia punya decision, dia very good, dia lagi careful lah. Sebab tu ramai lelaki mati lagi daripada perempuan. Berani sangat apa sebagainya. Statistik. Bukan pasal dia berani mati kan. So jadi perempuan ni dia careful sebenarnya. Dia one by one. So fear of losing sebenarnya satu ialah dia tolong you. Satu lagi juga tak nak dia juga macam content you dalam decision making. You tak boleh nak buat you punya decision making nanti. Okay, so fear of losing. So biasanya fear of losing juga yang kedua ialah disebabkan ialah experience past. Sama ada childhood ataupun you punya teenagers ataupun you dah adult, ada past experience yang betul-betul jadi aku tak nak benda ni lagi lah. So itu dia panggil adalah financial blueprint dalam psychology blueprints. So benda tu ialah yang embed ataupun yang buat kita tak boleh nak move lah. Tapi it's a good thing untuk kita aware kita fear of losing, tapi pada zaman juga kita kena ada balance how to tackle overcome benda tu. So, apa you punya step ni? Apa lagi you punya step? Okay, nombor satu ialah you kena clear lah sources fear tu daripada mana? Identify sources fear. Nombor dua ialah create story. Okay, kalau aku tak overcome benda ni, apa akan happen pada aku? Dan kalau aku overcome benda ni, apa akan happen pada aku? Just clear positif dan negatif ataupun comparison punya, just untuk create, dia panggil table of belief lah dalam kita punya diri kita. So, overcome satu-satu. Lepas tu nombor 3, mungkin juga fear of losing ialah you akan buat live trade dan you akan totally takut, dan you kena terima ialah nombor mantra dalam kita punya rotativity ialah kita kena accept loss. You kena accept loss. Dan loss untuk accept is not easy, sumpah. Kan? It's not easy. Jadi you kena start accept loss lah. Lepas tu nombor 3 ialah you kena last kali lah maksudnya step you ialah you fokus kepada untuk daripada aku nampak macam ni, aku satu loss ni aku nampak, aku cuba nampak total loss dengan profit asalkan aku profit, cara overcome. Sebab you sendiri kenal diri you. I tak tahu sebab you sendiri tahu. Kalau aku buat macam ni aku feel benda ni. So you kena tackle feel tu untuk you overcome benda tu. Kan? Sebab setiap orang ni unik Saya just boleh bagi macam main guidance je, tapi you sendiri understand yourself. Fahami proses ni. Proses ni dia simple tetapi dia sangat proven dan juga sangat membantu, terutamanya dalam create trading plan. Ini konsep juga kita nak profit. So apa kita punya step? Satu, kita tahu trend. So benda macam tu lah. Clear? Boleh?
the beat.